Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya DNA Dr. Nora Azian akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk 3 iaitu surat rasmi. 3 perkara penting yang perlu kita ketahui dalam surat rasmi. Yang pertama ialah maklumat penting dalam surat rasmi. Kedua ialah format surat rasmi. Dan yang ketiga ialah aspek bahasa. Menurut Adi Yasran 2014, surat rasmi merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berhubung antara satu sama lain secara formal dan terkawal bagi menjalankan pelbagai fungsi pengurusan dan pentadbiran. Kerana surat rasmi merupakan dokumen penting ataupun bukti yang boleh dibawa dalam kes di mahkamah. Okey. Ciri utama surat rasmi bukan bersifat peribadi. Sebaik-baiknya menyampaikan satu perkara sahaja, kemudian mengikut format yang telah ditetapkan, penulisan yang kemas dan lengkap, mesej yang tepat dan jelas, serta menggunakan laras bahasa, tata bahasa dan mengikut sistem tata bahasa yang betul. Prosedur menulis surat rasmi. Apa yang perlu kita ketahui? Pertama ialah jenis surat rasmi. Kedua, struktur surat rasmi. Ketiga, peraturan menulis surat rasmi. Keempat, prinsip penulisan surat rasmi. Dan yang kelima, contoh surat rasmi. Sila ikuti ya. Jenis surat rasmi, pertama iaitu surat rayuan. Bila kita nak melakukan sesuatu permohonan, jika tak berjaya, kita perlu menulis surat rayuan. Kedua ialah surat bantahan. Jika ada sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya di kawasan tempat tinggal kita berlaku lumba haram, jadi akan mengganggu situasi di tempat tinggal tersebut, maka kita boleh menulis surat bantahan. Kemudian surat makluman, surat arahan, surat penghargaan, surat ucapan tahniah ataupun takziah. Kemudian surat perakuan, maksudnya memperakukan seseorang, contohnya ialah bagi pelajar-pelajar di sekolah. Surat jemputan, surat pesanan, surat cadangan. Kemudian jenis surat ya, masih lagi jenis surat iaitu surat perjanjian. Kalau kita nak beli rumah, selain nak beli rumah, ada surat perjanjian lain iaitu kereta. Kita nak membeli kenderaan, ada surat perjanjian untuk tempoh bayaran dan sebagainya. Dan yang akhir ialah surat iringan bagi seseorang pelajar. Contohnya, jika kita ingin mendaftar untuk menjadi pelajar PhD, jadi perlu ada surat iringan daripada majikan kita. Contohnya, saya dulu sebagai pendidik di sekolah menengah, maka perlu ada surat iringan untuk meluluskan saya mendaftar sebagai pelajar PhD. Apa tujuannya? Kerana nak lihat sama ada pelajar ni boleh ke menjalankan ataupun meneruskan pengajian dalam bidang PhD. Sama ada, apa yang perlu dilihat ialah disiplin pelajar, kemudian keaktifan dalam bidang co-curriculum, kemudian pencapaian akademik dan juga beberapa perkara penting yang lain.
perlu dinyatakan dalam satu dokumen, iaitu surat iringan semasa permohonan kita untuk mendaftar sebagai pelajar di peringkat PhD. Itu salah satu contoh.